Sebab itulah hadis Nabi kata apa? Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa tak ambil berat tentang hal orang Muslim, dia bukan dalam kalangan kamu. Orang Islam ni jaga tepi kain orang. Yang tak boleh duduk dalam kain orang. Itu haram. Bukan haram lagi, haram jadah. Duduk kain orang. Tak boleh, memang tak boleh. Jaga tepi kain ni mesti. Contoh dia ambil pelaburan ataupun investment, pinjaman yang bukan konvensional. Kita pun pesan. Hari ini kita dah ada bank Islam, ambillah bank Islam. Itu jaga tepi kain. Kita nasihatkan orang. Ya tuan-tuan. Ini gambaran. Rupanya ramai yang waktu itu melihat kejadian itu tanpa mempedulikan. Nak bagi bantuan sikit pun tak ada. Ini gambaran sebenar. Tuan-tuan baca paper hari ini. Yang bunuh 3 orang anak. Apa sebab? Macam mana dia boleh jadi sangat rakus membunuh anak dia? 2 tahun sebelum ni, kejadian itu sangat mengingatkan saya. Seorang bapa angkat, dia ni kira nak bapa angkat pun, tak tahulah nak cakap. Tapi dia tak kahwin lagi dengan perempuan tu. Jadi anak perempuan ni, dia ada anak perempuan. Anak perempuan ni, dia ada anak lah. Bapa angkat ni seorang yang sangat panas baran. Dia penarajang anak tu dalam rumah. Dia sepak keluar sampai ke pintu pagar rumah. Kemudian dia sepak anak lagi sampai ke jalan rumah. Jalan raya rumah tu. Dia sepak depan tu ada padang gol. Padang bola. Sepak padang sampai ke masuk padang bola. Tiang gol ada depan tu. Dia sepak masuk gol. Budak tu gol. Gol budak tu. Itu kejadian tu saya ingat. Pemerhati yang waktu itu melihat tu, dia kata ada 50 mata melihat kejadian itu. Seorang pun tidak pergi selamatkan tu. Ini generasi kita hari ini. Generasi yang jangan hanya mementingkan materialistik, jangan hanya mementingkan apa yang saja yang kita nampak. Sebaliknya, kita kena bina masyarakat yang kita ada ni bersama. Itu saya nak masukkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mesti ada. Itulah tadi yang saya sebut kata. Yang keempat, saya laju ya. Sebab nanti kita nak buka soalan. Saya pun tak tahu sampai pukul apa. Generasi Y pada hari ini dia kena banyak merancang masa hadapan. Kena banyak merancang. Saya rasa saudara dan saudari dah banyak merancang. Kalau kita buka dalam Al-Quran, banyak kisah yang menunjukkan perancangan masa depan. Dalam bidang pertanian ni saja, ada contoh dalam Al-Quran bagaimana Nabi Yusuf AS dia merancang untuk negara dia, Mesir. Mesir adalah merupakan negara yang kita katakan agriculture oriented. Negara yang bersumberkan pertanian. Jadi Nabi Yusuf AS dia rancang 7 tahun ni apa nak buat? Tanam. 7 tahun kemudian ambil hasil. 7 tahun akan berlaku kemarau. Masa ada kemarau, kita gunakan simpanan kita. Kemudian tahun yang berikutnya kita akan menikmati hasilnya. Itu saya tak nak syarah panjang tentang hal itu. Jadi balik nanti boleh rujuk surah Yusuf ayat yang ke-46. Boleh jadikan rujukan. Maknanya orang Mada pun, orang yang rice trading rice trading pun boleh jadikan rujukan Al-Quran tu. Yang kata Al-Quran tak bincang bab beras ni, tak bincang bab pertanian. Ada. Surah berapa? Surah Yusuf, juzuk yang ke-12, ayat yang ke-46. Baca ayat tu. Di rujukan kita. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nasi wa fihi 'asirun. Akhirnya dengan perancangan yang hebat oleh Nabi Yusuf ini, raja pada waktu itu diangkat Nabi Yusuf menjadi menteri kewangan pasal dia ada perancangan yang hebat. Generasi pada hari ini dia kena merancang ekonomi dia, ekonomi keluarga dia, ekonomi masyarakat dia, ekonomi negara dia. Nampak ya? Perancangan, merancang masa hadapan. Yang terakhir, kitalah yang menentukan hala tuju negara ni. Jadi generasi Y sekarang ini dia dah memimpin negara. Ini zaman dah bersilih ganti. Cuba tengok menteri pada hari ini. Banyak yang generasi Y dah pegang. Dalam esko negeri, banyak generasi Y dah mula bertapak mengambil alih. Dalam sektor korporat, dalam sektor kerajaan, perbankan, banyak generasi Y telah mengambil tampuk.
Jadi ini zaman kita. Kita menentukan negara kita, kita menentukan hala tuju. Jadi contoh yang Haji tadi sebut, Haji Zuki sebutkan kepada kita tadi, tengok macam Doha. Doha pada hari ini dia dah membangun. Siapa yang bangunkan? Anak-anak muda dia. Orang tua dia dulu tak fikir macam tu. Orang tua dia dulu gembala kambing. Dia tahu gembala kambing. Orang tua dia dulu tu dapat duit, tak tahu nak buat apa. Dia beli tanah. Kemudian dia simpankan aset tanah yang banyak. Hari ini dia dah fikir lain. Ini orang muda di Doha. Termasuk orang muda di Saudi. Saya datang dari Saudi. Sebab itu kita punya produk pertanian ke, produk daripada perbankan ke, produk daripada engineering ke, architecture ke, sangat laku di negara-negara Arab, khususnya negara Teluk. Kalau anda ada kemahiran pertanian ni, boleh niagakan. Kan, pertanian, jual beras ke, jual apa sumber dan datang daripada beras, sangat laku. Orang Arab sekarang ini dia sangat mengkagumi produk-produk keluaran akademik kita dan kemahiran kita. Jadi saya rasa kitalah yang menentukan masa depan kita. Wallahu taala a'lam. Mungkin dah sampai 4:30 ni.